Dia sebenarnya dah jadi lain. Dah bukan polis di Raja Malaysia. Dia seolah-olah polis yang berkuasa tu, politik, parti politik yang berkuasa. Kalau masa tu BN berkuasa, seolah-olah PBNM, Polis Barisan Nasional Malaysia. 22 bulan apa dia buat dengan DAP ni, gini-gini, resis ni, parti komunis, nak bawa balik Abu Chin Peng lah, apa semua lah, macam-macam. Tak tahu betul tak betul, fitnah apa semua kan. Melayu kan. Lepas tu tiba-tiba bergabung kan. Yang kita kutuk-kutuk kencing-kencing tu bergabung kan. So macam mana tu kan. Tahun ni saya pening kan. Saya tak tahu nak undi siapa ni. Jari ni bukannya saya cuci, memang tak ada kesan pun saya balik mengundi. Saya masih lagi ICJDT, okey, tak balik mengundi. Dan juga ni sakau lagu hoi lala sekali apa? Bergabung. Nak perjuangkan apa sebenarnya parti-parti politik ni? Okey, teguran sikit untuk PAS. Sebab malaikat maut dia tak cepat ataupun lambat sesaat. Sebelum mati, tinggalkanlah nama yang elok. Untuk seronoknya kita, saya yang satu hari nanti kalau panjang umur bergelar Datuk, untuk ceritakan kepada cucu-cucu saya tentang jasa korang dalam bidang politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam ceria ucapkan kepada anda semua. Okey, tak habis lagi cerita politik ni. Yalah, benda masih segar, masih baru kan. Okey, apa pun saya mengambil kesempatan mengucapkan tahniah kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Akhirnya selama 24 tahun perjuangan ni kepada adik-adik yang berusia 24 tahun ni, yang mungkin tak tahu cerita, masa tu masih bayi lagi. Lebih-lebih lagi yang masa 18 berumur 18 tahun. Lagilah belum lahir kan. Nampak kat situ. Jadi kat sini, okey, uniknya Datuk Seri Anwar Ibrahim ni lahir pada 10 Ogos 10 hari bulan lah yang penting. Dan kat situ dia jatuh bangun macam tu. Akhirnya menjadi Perdana Menteri yang ke-10 unik, nombor 10 dalam hidup beliau. Kemudian 24 tahun perjuangan, dan akhirnya pada 24 Disember 2022 24 pula kan, angka bertuah juga kepada beliau. Nampak kat situ. Okey. Jadi pada permulaannya saya sebenarnya menjangkakan, dah dapat menjangkakan, ramai juga kawan-kawan yang menjangkakan bahawa tiga penjuru ni, Perikatan, Pakatan dan Barisan, perjuangan mereka, tiga penjuru parti-parti gabungan ni memang cukup hebat dan sengit, hingga menyebabkan ada rasa lah, memang dapat rasa lah, dan menjadi kenyataan bahawa tiada gabungan yang mudah, majoriti mudah, simple majoriti untuk membentuk kerajaan 2/3. Dan memang terbukti akhirnya, menyebabkan agak kucak-kacir, kelang kabut sikit siapa nak gabung dengan siapa ni. Okey. Dan saya sebenarnya mengharapkan agar adanya kerajaan perpaduan kali kedua. Kerajaan perpaduan di sini bermaksud bukannya mana-mana parti bergabung, tetapi semua yang ada di Malaysia ni bergabung. Seperti kerajaan perpaduan yang version pertama lah, semasa Covid tu. Okey. Tapi nampaknya yang sekarang ni dia dah tak jadi kerajaan perpaduan. Tapi saya difahamkan, kalau kita tengok kronologi dia, pada peringkat awalnya yang di-Pertuan Agong mencadangkan supaya PH gabung dengan PN. Tetapi PH kan, ketika habis saja pilihan raya, okey, diumumkan siapa yang menang, maksudnya bukan siapa menang majoriti tu, menang di kawasan masing-masing lah. Okey. Tan Sri Budi Hassin cukup bertegas bahawa tidak akan bergabung dengan PH. Dia sedang memikirkan untuk bergabung dengan siapa. Ingat lagi video tu. Tapi menegaskan yang tentu bukan PH. Maknanya dengan GRS, GPS dan lain-lain lah akan dipertimbangkan. Tapi dia takkan cukup, sebab kat sini BN menjadi kingmaker. Kalau kita tengok PRU 14, PAS menjadi kingmaker, sebab PAS bergerak solo. Tapi kali ni BN menjadi kingmaker. Maknanya nak tak nak pun kena ada BN. Tapi saya nampak kat sini, sebelum perjumpaan dengan Yang di-Pertuan Agong, kalau silap saya minta maaf, saya nampak kat sini adanya percubaan Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan PH lebih awal berjumpa dengan kepimpinan tertinggi Barisan Nasional. Tapi dalam perjumpaan itu, saya tengok yang tak berapa ngam dengan Datuk Seri Zahid Hamidi tak ada dalam perjumpaan itu. Kalau ada, saya minta maaf, betulkan saja. Tapi macam tak ada. Nampaknya kat sini, sebelum adanya gabungan antara BN dan PH, sekarang ni kalau kita tengok, Pakatan dan Barisan boleh mengeluarkan kenyataan bahawa
mereka tak ada pilihan, terpaksa bergabung. Tapi sebenarnya ada menampakkan ciri-ciri sebenarnya mereka memang nak bergabung, kan? Seolah-olah Tun Dr. Mahathir dan juga Haji Hadi mengeluarkan kenyataan adanya komplot untuk bergabung ini semasa kempen PRU 15. Tetapi Datuk Seri Anwar Ibrahim mencabar Tok Guru Hadi, Tuan Haji Hadi untuk membuktikan. Tapi taklah, Tok Guru Hadi, Tuan Haji Hadi tidak mengeluarkan bukti itu, ataupun mungkin bukti tak kukuh, kan? Ataupun mungkin fitnah. Bahaya tu, kan? Tapi Tuan Mahathir pun ada cakap benda yang sama, kan? Jadi kat sini, apabila kenyataan tegas daripada Tan Sri Muhyiddin Yassin tidak akan bergabung dengan Pakatan Harapan, makanya dah tak ada pilihan, iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim terus sanggup bergabung dengan Barisan. Tapi pening juga tau, kan? Pening mereka tak faham tadi. Sebab pada peringkat awalnya, ahli Parlimen Barisan Nasional yang menang tu membuat keputusan nak jadi pembangkang, sanggup jadi pembangkang, tidak akan sama sekali bergabung dengan Pakatan dan Perikatan. Saya sebut Perikatan tu senang, takut sebut PN ni jadi macam BN. Jadi kat sini keliru, kan? Tapi benda pun nak jadi, kan? Dah jadi dah pun. Maka rakyat pun dengan redanya menerimalah Perdana Menteri yang baru, Perdana Menteri PM10 kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Nampak kat situ, dah tak ada pilihan dah. Kalau tidak kucak-kacir, tak ada kerajaan kita. Nampak kat situ. Dan dengan redanya, dah reda boleh guna perkataan reda tu. Dengan redanya, dengan terimalah seadanya, dah seronok. Ada juga pihak-pihak daripada Barisan Nasional apa semua, dia kata okeylah, kan, terima je lah, dan kita yakin dengan kepimpinan beliau. Kempen ni nak memerangi rasuah. Kempen dia pun untuk supaya sistem kehakiman negara bebas daripada kuasa politik. Nampak? Yang mana sakau-sakau tu tetap juga akan didakwa. Tetapi tiba-tiba pelantikan menteri-menteri kabinet macam mana ni, dah orang melenting balik. Sebabnya apa tau? Tiba-tiba kluster mahkamah bukan setakat jadi menteri, tapi timbalan Perdana Menteri. Itu satu hal. Satu hal lagi, yang kalah dalam pilihan raya tiba-tiba jadi menteri juga, kan? Tengku Zafrul. Macam tu baik tak pilihan raya? Tak payah pilihan raya, kan? Kalah pun boleh jadi menteri. Seolah-olah dalam Barisan Nasional tu dah tak ada orang lain ke yang memenangi hati rakyat untuk jadi menteri. Ini macam ada something wrong ni kat sini, kan? Tapi sejarah membuktikan, Tun Dr. Mahathir ketika menjadi Perdana Menteri, kan, pernah memecat timbalannya, iaitu Perdana Menteri 10 sekarang, iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kemudian dalam sejarah Perdana Menteri Malaysia juga, Datuk Seri Haji Najib yang sekarang ni dalam penjara, juga pernah memecat timbalannya, iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin. Manakala ayat seterusnya, adakah Perdana Menteri yang sekarang ni bakal atau akan mungkin memecat timbalannya, iaitu Datuk Seri Zahid Hamidi? Kita tak tahu permainan politik ni, ada saja ataupun memang tak dijangka. Langkah syaratan 22 bulan tu melingkup Pakatan Harapan pun kita tak pernah sangka. Jadi kat sini berbalik cerita pasal Perdana Menteri pecat timbalannya. Macam ni. Kali kedua Tun Dr. Mahathir jadi Perdana Menteri pun dia bukan setakat pecat, kan? Dia pecat semua, bukan timbalan je, habis semua menteri dia pecat. Jadilah timbul perkataan baru yang kita tak pernah dengar sebelum ni, Perdana Menteri interim, macam tu lah. Nampak kat situ. Jadi cerita pasal pecat-pecat ni. Saya masih ingat lagi ketika PH Mendang mudah menjadi 2/3 membentuk kerajaan. Tun Dr. Mahathir tiba-tiba buat pelantikan menteri yang mendatangkan rasa kurang selesa di kalangan rakyat. Tapi sebenarnya saya menjawab, kalau saya jawab sebelum ni hanya di warung-warung atau lepak-lepak dalam grup WhatsApp ke apa ke, sebenarnya Tun Dr. Mahathir ni pun macam ada satu perancangan, iaitu dia melantik menteri-menteri ni, Pula Segaran lah, Lim Wang Eng lah, berbagai lagi, hingga timbulnya isu LGBT, RUU apa semua tu,
iCert apa semua tu, okey. Dan nampak kat situ perkauman pun naik, okey. Dia saja je kot agaknya lah, lantik ni. Inilah bila Melayu tak bersatu dan adanya ni kepimpinan ni, kalau menteri-menteri ni datang daripada kaum Cina ni bukan resis, okey, ni sekadar pendapat saya. Tengok apa jadi. Dan maka 22 bulan saja bertahan. Sebab masa tu saya ingat lagi kan, Lim Kit Siang katanya ada kenyataan daripada Musa Hitam bahawa Lim Kit Siang punyalah seronok dapat jadi kerajaan dan berjumpa dengan Musa Hitam di rumah doktor dia Tun Musa Hitam ke apa tu, tentang kegembiraannya menjadi kerajaan masa tu raya. Tun Musa Hitam pun bagi je lah Lim Kit Siang ni berceloteh, bercerita pasal seronoknya tu. Tapi satu je pendek kan, Musa Hitam jawab kan, dia tak kisah kan, tapi dia ragu-ragu kan. Yang dia paling risau adalah Tun Dr. Mahathir ni. Ada videonya kan, okey. Jadi nampak kat situ. Okey. Kemudian, okey, sekarang ni nak buat macam mana? Okey. Tapi saya pun tak faham. Saya sebenarnya tadi awal-awal saya ada cakap, seronoknya kalau dapat tubuhkan kerajaan perpaduan, maka buang yang keruh, ambil yang jernih. Okey, lupakanlah. Okey. DAP ni komunis lah, dia kata DAP ni resis lah kan. Yang PAS pula dia tuduh penunggang agama, yang BN dengan kluster mahkamah rasuah, yang PH dengan kencingnya. Jadi sebenarnya platform-platform yang ada ni, jiran-jiran negara jiran tengok aje kan. Inilah ragam politik kucak-kacir di Malaysia ni, duk bertekak aja kan. Jadi sekarang ni sebenarnya ikutkan pendapat saya, menteri-menteri yang dilantik, yang dipilih ni, okey, yang melalui demokrasi undi ni, biarlah menteri ni patutnya dia memainkan peranan untuk memajukan negara, membela nasib rakyat. Tapi saya tengok politik di Malaysia ni, okey, satu, dia kejar kuasa. Politik ni semua kejar kuasa. Nak kejar kuasa, kemudian nak kejar kekayaan, seolah-olah boleh bawa masuk kubur. Okey. Dan yang ketiga, balas dendam. Okey. Dan salah guna kuasa. Dan kesian dekat SPRM, kesian dekat abang-abang polis, dekat lawyer, peguam, dekat hakim, yang mana ikut terunjuk apa? Kuasa politik kan. Maka mana yang berkuasa, ada kuasa politik tu, segala tuduhan rasuah apa semua lepas. Manakala yang jadi pembangkang siap. Kita cakap tadi, kesian dekat PDRM, dia kesian dekat SPRM, kesian dekat hakim dan peguam. Kalau kita sebut tadi PDRM, Polis Diraja Malaysia, dia sebenarnya dah jadi lain, dah bukan Polis Diraja Malaysia. Dia seolah-olah polis yang berkuasa tu, politik, parti politik yang berkuasa. Kalau masa tu BN berkuasa, seolah-olah PBNM, Polis Barisan Nasional Malaysia. Kalau sekarang ni Polis PH Malaysia kan, PPHM, macam tu. Kalau Perikatan Nasional, jadi dia akan jadi PPNM, Polis Perikatan Nasional Malaysia, bukan PDRM. Nampak? Jadi kat sini, jika benar adanya dakwaan rasuah, adanya penyelewengan dan sebagainya, just dedahkan dan mintalah SPRM ataupun siasatan diraja untuk menjalankan siasatan dan seterusnya menjalankan hukuman. Biarlah hakim, biarlah peguam itu dilantik daripada yang di Pertuan Agong. Boleh tak boleh ni? Sebab kita tanya, boleh tak buat macam tu kan? Kita tak nak kuasa-kuasa peguam ni, pelantikan apa semua. Malah Ketua Polis Negara yang Halim Hadi Badoh, kalau saya salah sebut nama, minta maaf, pun pernah meluahkan perasaannya di saat akhir dia meletakkan jawatan persaraannya, bahawa ada, kalau salah minta maaf, rintihan dia kan, tak boleh buat apa kan. Ada kuasa, ada jawatan, tapi semua di bawah pegangan politik dan di bawah kuasa arahan kuasa-kuasa politik ini. Jadi sampai bila kan? Malulah kita duk bertekak. Kita tu maksudnya rakyat Malaysia lah. Saya cakap terus terang, tahun ni saya pening kan. Saya tak tahu nak undi siapa ni. Jari ni bukannya saya cuci, memang tak ada kesan pun saya balik mengundi. Saya masih lagi ICJDT, okey, tak balik mengundi. Buat pertama kalinya dalam semangat kita demokrasi di Malaysia ni. Selepas saya layak bergelar pengundi, layak mengundi,
Tahun ini PRU 15 kali pertama saya tak balik mengundi sebab saya tak tahu nak undi yang mana satu ni. Masing-masing ada kekuatan, takut salah undi kan. Dan ini saya yakin bukan saya, ramai lagi yang tak balik mengundi. Dengan adanya banjir kan, perantau-perantau tak boleh balik, risau kalau tinggalkan rumah, balik tiba-tiba banjir, tak dapat nak selamatkan apa dan sebagainya. Itu alasannya. Memang ada benda-benda macam tu, alasan macam tu. Jadi kat sini nampak memang serabut lah memang pening. Jadi kat sini seolah-olah kita rakyat ni memang diperbodohkan. Minta maaf cakap lah, diperbodohkan kan. Kita duk bertekak dengan pilihan masing-masing. Kita pilih, kita berbuat, kita sokong, kita kempen kan. Yang ni bagus kan. Kita Barisan Nasional akan perjuangkan, kita jangan bagi DAP ni, PH ni kan, 22 bulan apa dia buat dengan DAP ni, gini-gini, resis ni, Parti Komunis nak bawa balik Abu Chin Peng lah, apa semua lah, macam-macam, tak tahu betul tak betul, fitnah apa semua kan. Melayu kan. Lepas tu tiba-tiba bergabung kan. Yang kita kutuk-kutuk kencing-kencing tu bergabung kan. So macam mana tu kan. Nampak kat situ. So bila dia dah bergabung apa semua, jadi parlimen, ahli menteri, jadi ahli parlimen, menteri apa ke, gaji dia orang jalan. Cuba tanya, Syed Saddiq dah jawab dah, berapa gaji ahli parlimen, berapa gaji menteri, berapa pencen dan macam-macam. Yang kita rakyat ni kan, macam tu lah kan. Diperbodohkan lah kan. So sebenarnya sepatutnya menteri ni memperjuangkan nasib rakyat kan. Tapi saya tak nampak benda tu. Dia lebih daripada memperjuangkan periuk nasi, gaji, jawatan, kuasa, balas dendam. Okey kan. Kat sini pun saya nampak. Okey, yang mana dituduh pula, contoh sekarang ni kes 600 bilion. Relax, tenang. Kalau saya lah boleh duduk depan depan-depan dengan apa ni, Tan Sri Muhyiddin Yassin, dan kalau dia dengar suara dia, tenang, relax, jawab dengan emosi. Jangan dengan emosi. Jawab dengan emosi pula. Jangan jawab dengan emosi kan. Serahkan kepada SPRM, pada polis apa semua. Dah hari ni saya tengok ada petikan, tak tahu betul tak betul, bahawa SPRM dah panggil KJ, dah panggil Tengku Zafrul, dah panggil Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk membantu siasatan kes 600 bilion ni kan. Dah lepas tu yang Datuk Seri Anwar Ibrahim ni, so tumpukan kepada pembangunan negara, masalah rakyat dan sebagainya. So tak payah lagi nak cerita pasal ni kan. Contohi Anthony Locke. Tengok dalam ramai-ramai ni DAP ni kan. Saya pun kalau macam tak selesa kalau ada DAP ni. Tapi tengok Anthony Locke, dia punya jawab very professional. Dia kata untuk sidang media berkaitan dengan Kementerian Pengangkutan, jangan tanya hal politik. Ramai lagi dalam DAP yang boleh dipercayai. Dia bagus lah, maksudnya Ketua Menteri Pulau Pinang Hana Yo kan, yang disayangi, disanjungi oleh dia punya pengundi, termasuk yang Melayu. Nampak kat situ. So kesian juga ni, sakau lagu hoi lalas sekali apa, bergabung kan. Kalaulah anda ni ataupun saya lah penyokong Pakatan Harapan, contohnya saya undi Pakatan Harapan, punyalah duk promote, memang tiba-tiba bergabung kan. Apa ni sekarang penyokong PN apa semua dah jadi dua puak je. Maknanya entahlah kan, sampai bila Malaysia macam ni kan. Saya nak tahu jugalah, kalau ada lah yang tengok video saya ni daripada kalangan rakyat Brunei, rakyat Singapura, rakyat Indonesia kan, apa pandangan korang dengan kucak-kacirnya politik di Malaysia ni kan. Okey, so jangan pergunakan politik ni untuk membodohkan rakyat, untuk gunakan kuasa, salah guna kuasa kan. Kalaulah minta maaf, yang ampun tuanku, kalaulah suara saya ni didengar kan, minta lah kan, siasatan diraja ataupun raja-raja bermesyuarat supaya perkara ini dapat ditangani. Kalau tidak, duk gaduh je kerjanya kan. Kalau dah betul, okey, ada pertuduhan, ada bukti, ada rasuah, ada apa semua, so biarkan polis, biarkan SPRM jalankan siasatan. Tak kira kau jawatan apa sekalipun, okey, tak kira kau berapa lama pun dalam politik ni, tak kira parti politik mana kan. Sebab saya tengok ini terbukti beberapa ceramah politik kan, parti-parti tertentu kan, adanya antaranya saya cakap lah Datuk Seri Zahid Hamidi
dalam ceramahnya dia katakan dia dalam waiting list. Dia, Tok Mat dan juga beberapa komponen barisan Saravanan dia sebut kan, MIC kan. So jadi gelak-gelak ketawa, maknanya dalam waiting list kan. So dia kena menang untuk apa? Dia kena menang bukannya dia nakkan perjuangkan nasib rakyat, dia nak menang kerana nak lepaskan tengkuk dia. Saya bukannya orang kata pandai-pandai baca cerita, bukti rakaman tu ada kan. Nampak kat situ. Dan ada juga saya tengok perhimpunan Pau daging ke Pau ayam, Perhimpunan Agung UMNO, Pau. Betul lah, Pau. Okey, Azalina Osman. Dia pengariak dia dengan takabur je macam tu bercakap tentang nakkan kuasa supaya apa, bila berkuasa nanti semua di bawah parti gabungan dia, Barisan Nasional. Dia nakkan kemenangan itu adalah supaya kan, supaya hakim dan peguam di bawah telunjuk Barisan Nasional. Betul tak betul ni? Kalau salah saya minta maaf, tapi memang benda tu terbukti kan, rakaman tu ada kan. So sekarang ni maknanya nak perjuangkan apa sebenarnya parti-parti politik ni? Okey, teguran sikit untuk PAS. Semua saya hentam. Okey, adanya ceramah-ceramah daripada yang berceramah yang yang calon bertanding ke apa ke, ceramah PAS yang mengkafirkan orang, okey, yang mengeluarkan kata-kata gesat. Ini bukan cara yang betul kan. Kita nak tarik orang Islam, cara tarik orang mendekati Islam. Kita Islam tak ada paksaan, tapi kalau kita dah buat Islam itu sebagai satu parti yang orang kata maki hamun, okey lah, fine, okey. Bukan semua, segelintir saja daripada ceramah-ceramah PAS ataupun mereka yang berceramah mewakili PAS terkeluarkan perkataan itu. Tapi patutnya adalah teguran daripada Tuan Haji Hadi ke ataupun ke pimpinan tertinggi PAS supaya membuat satu video. Kita kan sekarang senang je buat video, TikTok ada, Facebook ada, WhatsApp ada, YouTube ada. Buatlah teguran kepada penceramah-penceramah kan, pimpinan PAS ni, janganlah keluarkan perkataan-perkataan yang kesat ini kan. Buatlah cara rendah diri. Ini Islam ni kan. Saya bukan ustaz, saya bukan ulama dan saya bukan pendakwah, tapi saya mengharapkan agar politik di Malaysia ni biar bersaing secara sihat kan, dan disegani oleh pimpinan negara luar. Ini tidak. Sekarang ni kan, jiran-jiran ni, negara-negara jiran ni duk tengok aje ni perangai Malaysia ni kan, perangai politik Malaysia ni kan, yang jadi mangsa rakyat. Okey, tangani betul-betul. Tapi tak apalah, okey. Sekarang ni masih baru lagi, masih segar lagi. Umpama kalau macam restoran baru buka, okey, memang ramai yang datang. Dibuat pelancaran, okey, pembukaan, ramai yang datang, makan free. Lepas tu makin hari start niaga, ramai datang kan. Okey. Tapi rupanya ada penipuan dari segi harga ke, ataupun tak sedap ke apa ke. So samalah juga dengan politik ni, masih baru lagi ni kan. Kita tak tahu apa perancangan Datuk Seri Anwar Ibrahim ni, apa perancangan dia. Okey, buat lantikan ni, cakap tu terang, pelantikan yang bukan-bukan kan. Rakyat dah boleh terima dah tak ada pilihan. Gabung pun gabung lah kan. Lepas ni adalah orang kata perubahan. Wah, dulu bukan main Datuk Seri Zahid Hamidi kan, tolak mentah-mentah takkan bergabung dengan PAS yelah, dengan DAP kan. So sekarang ni saya perasan dalam UMNO ni dah mula ada terbahagi pada dua. Saya yakin, okey, saya yakin terbahagi kepada dua, yang pro kepada Presiden dan anti kepada Presiden. Benda tu nampak, dan benda tu tak boleh sorok. Sebab rakaman video macam mana sekalipun, kalau rakaman macam contoh Noh Omar, okey, pun ada mengeluarkan kenyataan, dia minta mendesak supaya Datuk Seri Zahid letak jawatan. Dah kalah, wajar kalah lah. Menang majoriti berapa je, 300 lebih je kan. Saya pun seronok juga kalau dalam UMNO ni ada yang lebih berkaliber kan. Nampak kat situ. Jadi fikir-fikirkanlah saya tak ada berpihak ke mana-mana, cuma saya keliru dan saya sedih kan dengan politik di Malaysia ni. Politik dendam, politik gila kuasa, politik kejar kekayaan, politik orang kata nak menjatuhkan orang lain.
kan? Politik salah guna kuasa, kan? Bukannya politik untuk rakyat, bukan politiknya untuk membangunkan negara. Okey, nampak kat situ. So please lah, saya pun tak tahulah suara saya ni boleh didengar ke tidak. Dan saya sebenarnya pun jarang berminat dengan politik ni, tapi sekali saya terbuka masuk idea pasal politik ni, insyaAllah, kan, saya tak ada nak berpihak ke mana-mana. Pada saya, mana yang tak betul tu, kan, saya cuci habis lah, kan. Tapi dalam masa sama saya mendoakan janganlah huru-hara di Malaysia ni, jangan ada kucak kacir, jangan ada pemberontakan, jangan ada perhimpunan haram lagi macam dulu apa semua, kan. Kita dah buat cara demokrasi ni, buat elok-elok apa semua, kan. Yang penting doa baik-baik, kan. Okey, kita pernah tengok, kan, artis di Malaysia ni dulu seksi, contoh yang perempuan lah, dulu terkinja-kinja, yang lelaki pula macam-macam lah perangai dia, tiba-tiba berubah, kan. Contohnya macam arwah Bob Kuman, Bob Lokman, siapa lagi, Azmil Mustafa, okey, Mr. Oz, okey, ramai lagi artis perempuan seperti Zizi Kirana, siapa lagi yang dah bertutup aurat apa semua, melakukan perubahan yang betul-betul mendalami Islam. Kita sedang menunggu, kan, sedang menunggu pemimpin-pemimpin politik yang ni pun tiba-tiba membuat perubahan lebih kepada Islamik, kan. Dan saya yakin penyokong-penyokong PAS di negeri-negeri lain yang bukan beragama Islam pun dah mula menerima PAS for all. Tak, saya bukan promote PAS, tapi pun saya pun mengharapkan PAS pun tahniah juga, kerana dalam sejarah tiba-tiba 49 kerusi. Okey, so macam ni lah. Penutup saya simple, penutup saya, minta maaf video ni agak panjang lebar. Penutup saya simple. Kita dengar kalau sebut nama-nama pejuang, nama-nama pejuang dalam sejarah seperti Mat Kilau, Tok Janggut, Lieutenant Adnan dan sebagainya. Manakala pejuang-pejuang dalam menuntut kemerdekaan, pejuang-pejuang politik tanah air seperti Tuanku Dara Rahman, Tun Abdul Razak dan ramai lagi. Nama-nama ni kalau kita sebut, kan, selain daripada sedekahkan Al-Fatihah, saya yakin ada yang rasa terharu, menangis, sedih dan menyanjungi mereka kerana perjuangan mereka. Mereka mati betul-betul meninggalkan nama. Harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. So mereka ni meninggalkan nama. Yang selainnya, yang zaman moden sikit, seperti arwah Tok Guru Nik Aziz, okay, kalau saya sebut nama dia, ada tak kita sebut, kita ungkit, kita cerita yang keburukan dia? Tak ada. Malah baru-baru ni viral, okay, Lucy daripada watak PMI Tang tu yang menatapi apa panggil tu, sejarah Tok Guru Nik Aziz. Di mana tu video tu ada viral? Kalau boleh bantu saya di ruang komen, kan, nampak dia menyanjungi, okey, membaca tentang perjuangan Tok Guru Nik Aziz ni. Tetapi adakah tokoh-tokoh politik, pemimpin-pemimpin politik sekarang, okey, apabila meninggal dunia nanti, adakah nama mereka akan disanjung, dipuji oleh generasi yang akan datang? Dan tentu generasi akan datang akan tanya dengan ayah mereka, tanya dengan atuk mereka. Mungkin saya lah yang bergelar atuk masa tu, kan. So saya nak cerita yang elok-elok ke yang buruk-buruk ni? Dah meninggal dah ni, kan, diorang ni, kan, pemimpin-pemimpin politik ni di masa akan datang. Itu pun kalau saya masih panjang umur lah, kan. Ingat lah, mulut manusia dengan mulut tempayan. Mulut tempayan tu dia memang besar, dia boleh ditutup dengan dulang ke apa ke. Tapi kalau mulut tempayan itu dibuka, sebesar mana pun dia tidak akan mengeluarkan suara, berbanding mulut manusia yang kecil macam mulut saya ni, kan, petah berkata-kata, kan, susah nak tutup, susah nak kawal untuk mengeluarkan kata-kata yang benar, yang ataupun mengutuk dan sebagainya. Susah nak kawal. Itu yang kita risau. So inilah peluang kepada pemimpin negara, parti-parti politik untuk memikirkan bagaimana untuk sebelum mati, kan, sebab malaikat maut dia tak cepat ataupun lambat sesaat. Sebelum mati, tinggalkanlah nama yang elok. Untuk seronoknya kita, saya yang satu hari nanti kalau panjang umur bergelar datuk, untuk ceritakan kepada cucu-cucu saya tentang jasa korang dalam bidang politik. Tersilap kata, terkasar bahasa, saya daripada hujung rambut sampai ke hujung kuku jari kaki saya memohon ampun dan maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan bye-bye.